majlis ingin menjemput pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, yang berbahagia Profesor Dayang Anita Abdul Aziz bagi menyampaikan sedikit ucapan aluan. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mimi. Saya punya nama ni Zarina ni. Ya, kejap saya tukar. Okey, Assalamualaikum Prof. Sarani, Dr. Mimi, kepada semua para hadirin yang meluangkan masa bersama kita pada pagi ini. Saya tak nak bercakap lama. Pejabat saya di Fakulti Perubatan, sebab pagi ini ada syarahan perdana oleh Profesor Faridah Noor dari Forensik ya. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Prof. Sarani atas kesudian menjadi tetamu pertama pemimpin wanita. Sesi webinar kepimpinan wanita kita is very fast, it's 30 minutes, so I shouldn't take long ya. Apa yang kita nak highlight Dr. Mimi, Prof. Sarani dan para hadirin sekalian ialah essential point untuk menjadi pemimpin ya. Dan pada tajuk hari ini kita fokus pada cabaran dan penyelesaian ya. Jadi kita pilih Prof. Sarani sebab kita tahu dia dalam kesibukan dia sebagai researcher, top researcher di UKM dan di negara kita, dia juga mengetuai pusat Siswazah ya. This is a very important pusat di UKM. Kita semua takut nak jadi pengarah pusat ni ya, sebab cabaran-cabaran yang dihadapi dalam mengetuai pusat ni. Jadi kita nak belajar daripada Prof. Sarani macam mana beliau handle situasi dan stres dalam menjalankan tugas beliau, dan mungkin dengan itu kita semua mendapat tips untuk memperbaiki corak kepimpinan kita. Okay, so untuk itu Dr. Mimi saya ucapkan all the best. Dan saya sangat tak sabar nak dengar perkongsian oleh Prof. Sarani. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dayang. Terima kasih di atas kata-kata aluan dan juga ucapan pembuka untuk majlis webinar kita pada kali ini. Seterusnya ya, dan saya ingin juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang semakin bertambah ya. Sekarang kita telah bersama 163 peserta dalam siri webinar kali ini. Rasanya makin bertambah tu. Terima kasih dan saya harap semua terus kekal bersama kami sehingga ke akhir webinar. Baiklah. Majlis diteruskan dengan menjemput ya pemimpin wanita yang dimaksudkan iaitu Prof. Sarani yang merupakan pengarah Pusat Siswazah UKM. Seperti yang Prof. Dayang perkenalkan tadi, beliau merupakan top researcher yang telah dianugerahkan dengan pelbagai anugerah di dalam maupun di luar negara, dan seperti yang dinyatakan tadi, beliau merupakan pengarah di Pusat Siswazah UKM. Dan seperkara lagi yang menarik untuk saya paparkan di sini ialah beliau juga adalah antara semangat lain selain daripada bidang sains, beliau juga aktif menulis atau menghasilkan skrip-skrip dokumentari yang berkaitan dengan campus life, bumi Palestin ya, yang disiarkan di RTM 1, TV3, TV Hijrah dan sebagainya ya. Jadi kepimpinan beliau terselah dalam pelbagai bidang dan saya percaya ini dapat memberi manfaat kepada ramai wanita di dalam UKM maupun di luar sana. Okey, seterusnya tanpa membuang masa saya jemput Prof. Sarani untuk kita terus kepada soalan pertama, Prof. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, Prof. Sarani, soalan pertama saya ialah bagaimana kita nak membentuk kepimpinan dalam diri seseorang itu khususnya dalam kalangan wanita? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Kepimpinan Wanita kerana memanggil saya lah untuk kita berkongsi pandangan dan juga nasihat untuk sama-sama kan. Mengenai kepimpinan ni, kalau kita lihat kepimpinan ni bermula pada diri kita sebagai seorang individu, kemudian sebagai seorang wanita dalam keluarga tu sebagai seorang anak, kemudian kita berkahwin kepada keluarga kita kepimpinan di situ, dan akhirnya kepada orang-orang di sekeliling kita. So maknanya
dalam erti kata lain, kepimpinan bukan sahaja apabila kita memegang sesuatu jawatan. Kita responsible untuk memimpin mereka-mereka pada diri kita dan kemudian pada sekelilingnya. So untuk kepimpinan ni satu saja yang penting yang perlu kita pegang, iaitu kita mesti yang kalau dalam erti kata lain dikata kuah wal amanah, seorang yang kuat dan seorang yang beramanah. Dua benda yang sangat penting kita pegang. Bila kita kata kuat dekat sini bukanlah bermakna kita ni kuat menjerit. Bila orang ni kita marah dan kuat, orang tengok Prof Sarani takut, nak jumpa pun takut. Sebab apa? Dia kuat menjerit. Kalau apa-apa dia ni, it's not that. Kuat ni maknanya kuat dalam bentuk segala aspek. Amanah dalam memikul tanggungjawab. Maknanya kalau kita seorang pemimpin tu, the most important thing is komunikasi. Saya tak tahu, bagi saya komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau seorang pemimpin tidak boleh berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya, dia adalah failure. Okey, komunikasi adalah segala-galanya. Sebab tu keruntuhan rumah tangga, masuk rumah tangga pula Dayang. Apabila tidak ada komunikasi antara isteri dan suami, menyebabkan anak-anak liar dan sebagainya jika kita tidak boleh berkomunikasi dengan anak-anak kita. Begitu juga dengan urusan pejabat. So bila komunikasi, it's not just one way communication. Sebab tu kita lihat, bila seorang pemimpin banyak sangat cakap, orang dekat luar mengantuk. Is a two ways communication. Kita kena berkomunikasi menjadi pendengar yang setia. Sebab kita kena ingat, a leader who are not listener, dia tak listen to others, they eventually akan surrounded with people yang have nothing to say. So kita tak nak macam tu. Seorang leader, seorang pemimpin yang tidak mendengar, akhirnya dia akan disekelilingi orang yang tak tahu apa-apa nak cakap. We don't want that, sekeliling kita. Dan dia kena mudah dihubungi. Kadang-kadang kita text, kita call and so on for student lah dan sebagainya, nak berjumpa. So ada banyak target, nak jumpa Dayang nak kena lalu orang ni, nak kena buat appointment dan sebagainya, kadang-kadang ada benda yang urgent. So mudah dihubungi. Dan adalah orang yang bila kita bersama dia, kita rasa kita feel being motivated, ada motivasi. Dia ada sesuatu benda yang baru yang dia boleh bagi pada kita yang menyebabkan kita tak rasa down. Itu adalah pemimpin yang bagus. Kita suka untuk bersama-sama dengan orang begitu. Dan satu lagi yang penting, kenapa orang kata you are so busy but you can do so many things? Untuk pemimpin ni, you delegate things. Kadang-kadang kita benda-benda renyah pun kita nak buat. No, you delegate. Maknanya menyerahkan tugas kepada pakarnya. Kita bukan pakar keseluruhan. Itunya bezanya bos dengan leader. Bos ni dia rasa dia tahu semua. Tapi leader, they are asking things, asking question and so on so forth. So maknanya kita menyerahkan tugas mencari orang yang betul. Sebab dia consider kita menzalimi seseorang tersebut apabila kita meletakkan tugas bukan pada orang ni. Dan juga menzalimi diri kita kalau kita mengambil satu tugas yang kita tak boleh buat benda tu. Sebenarnya kita menzalimi. Apabila kita meminta-minta sesuatu jawatan, kita menzalimi diri kita sebab kita tak layak untuk benda tersebut. Okay? So, leader ni dia mesti ada value yang kita boleh add kepada seseorang dan boleh extract value daripada orang tersebut. Maknanya give and take. Itu yang dikatakan leadership yang bagus. Okay? And then, bila kita kata motivation positivity, kan kadang-kadang bila staff dan sebagainya, sejauh mana kita memberi satu benda yang positif. You can do it. We can do it. Okay? Kita tak kata I can do it. We can do it. Leaders adalah orang yang bekerja dalam satu team. Kalau bos ni, dia mengarah. Leader adalah mereka yang bekerja dalam satu kumpulan yang boleh memotivasikan, memberi sesuatu yang positif, yang boleh bekerja dalam keadaan suasana yang harmoni. Dan satu lagi, the most important thing is empathy. Not sympathy, empathy. Dayang banyak teach me a lot. What is the difference? Apa yang membezakan Dayang antara empati dan simpati? Saya masih ingat lagi Rajah Kartun yang Dayang tunjuk tu. Orang tu masuk dalam telaga, kita pun bersimpati, kesian kau jatuh dalam telaga kan. Tapi kalau empati ni turunkan tangga untuk dia naik. Seseorang leader ni dia kena, it's not just to blame for something, is try to find macam mana nak solve the problem. That is a good leader. Sama-sama untuk memastikan benda tu berjaya untuk kebesaran. Dan dia mestilah orang yang boleh percaya. Kalau the moment people lost trust on you, susah you nak memimpin. Kita kena ada kepercayaan. Bila ada kepercayaan orang kepada kita, kita kena jujur dan amanah. Maknanya etika, integriti kita kena tinggi. Maknanya kita tidak boleh memanipulasikan. Tapi bila
berlaku ketidakboleh kepercayaan menyebabkan orang akan membuat sesuatu benda tu is not because of they want to do it, because of they feel that you are boss, we have to do it there. So trust is very important. Kalau hilang kepercayaan, then habislah. Sebab tu kalau dalam Islam pun dia kata kalau seseorang tu apabila dia diberi amanah, dia tak boleh khianat benda tu, amanah tersebut. Kalau dia bercakap, dia tak boleh berdusta dalam percakapan dia. Dan bila dia berjanji, jangan mungkiri janji tersebut. Dan kalau berlaku perselisihan, jangan menzalimi. So we don't want a leader yang being a cluster. Dia ada a favorite. Saya suka Dayang, everything is Dayang is right. It's not that. Dan saya menzalimi orang yang lain. It's no such thing. Leader ialah berlaku adil. Dia berlaku adil walaupun kepada musuh orang yang kita tidak suka. Dia mesti adil. That is leader. Dan the best leader is leader yang kreatif. Ini yang susah. Ini yang saya kata susah. Bila kita kena buat creativity, creativity pada diri kita tu, in order nak bagi orang kreatif, kita sendiri kena kreatif. Creativity is not something yang datang macam tu saja. Creativity kita kena buka minda kita sebagai seorang pemimpin ni, membuka minda, mendengar dan melihat dan cuba digest and synthesize. That is creativity. Dan bila kita mendengar, maklum balas daripada orang sekeliling. Sangat penting untuk maklum balas tersebut sebab itulah yang dikatakan bahawa two-way communication. Responsibility is very important. You have to be responsible. Amanah itu kita katakan tadi. Setiap benda yang diberi, amanah yang kita junjung. Because of seorang pemimpin tu, kadang-kadang kita rasa pemimpin ni mesti orang yang buat sesuatu yang great. Prof. Sarani ada geran yang besar dan sebagainya. It's not that. A leader is not necessarily orang yang do a great things, tapi he is the one yang kita kata push people to do the great things. Maknanya dia bukan, kalau dia boleh buat sesuatu yang besar is good, tapi kalau dia boleh push orang dan menyebabkan orang sekeliling dia membuat sesuatu yang lebih besar, itu adalah seorang pemimpin yang bagus. Dia adalah mentor. That's why saya suka berada di sekeliling leaders yang boleh inspired me, yang menyebabkan saya boleh membuat sesuatu yang lebih baik. Dan saya nak bila orang berada di sekeliling saya boleh inspire orang itu supaya mereka lebih baik daripada saya. Commitment, determination in doing works, semangat kita tu kena ada. Dan juga satu lagi, the most important thing, flexibility. Yes, kita tegas, tapi kita ada flexibility. Kita kena ada kelonggaran dan sebagainya. Kadang-kadang ada staff kita tu ada masalah anak sakit dan sebagainya, kelonggaran perlu diberikan. Saya masih ingat semasa saya berada di desain bahan, saya sangat menyanjungilah Prof. Razak. Kita panggil Prof. Razak ni adalah orang yang menyatukan di pusat, di fakulti. Sebab tu fizik tak ada masalah. Tak ada masalah kluster ke, tak ada masalah camp dan sebagainya. Dia menyatukan orang. Bagi dia adalah pastikan urusan masalah rumah selesai. Bila tak ada masalah dekat rumah tu, dia tak bawa ke pejabat. Tapi kalau dekat rumah, selagi urusan rumah tak selesai, selagi itulah akan bawa kepada pejabat. So dia memastikan semua flexibility, dan kalau ada masalah berbincang. Kalau orang tak boleh berbincang dengan ketua dan kita tak boleh berbincang dengan orang bawahan untuk mendengar, itu masalah yang terbesar untuk kita. Tak boleh negotiate dan bertolak ansur. You are so strict dalam keadaan orang dah bagi all sort of justification dan sebagainya, you masih tak nak dengar, which is very bad lah untuk seorang. So saya rasa untuk menjadi seorang pemimpin, kriteria asas inilah kuat dan amanah dalam diri kita dan juga untuk kita kepada orang-orang sekeliling kita. Terima kasih Prof di atas kupasan untuk tajuk yang pertama. Saya rasa begitu padat dan tak sabar untuk kita dengar soalan yang kedua. Soalan kedua Prof, apakah isu yang paling mencabar Prof pernah hadapi sepanjang memimpin pelbagai organisasi, research team, memimpin pelajar dan sebagainya? Bagaimana Prof menghadapinya? Okey, dalam kehidupan kita ni, kita berurusan dengan orang-orang dan pelbagai latar belakang, karakter dan sebagainya. Okay. Satu benda yang saya belajar ialah, saya tak tahu macam mana, tapi this is what I learn, ialah membaca karakter orang. Dan saya pun banyak, kalau macam bincang dengan Dayang kan, mengenai kalau macam passion kan,
Kalau Dayang doktor kan, mereka akan bertanya kepada pasien dia mengenai history dan sebagainya kan. So bila kita berurusan dengan apa-apa sekalipun, whether you like it or not, you have to read people. Sebab itu sangat penting seorang pemimpin ni melihat gerak body, bahasa dan percakapan. Sangat penting. Daripada situ you boleh mengulas sesuatu dan boleh expect what is the next future yang you akan berlaku. Dan itulah cabarannya. Jadi setiap satu yang kalau nak ikut cabaran memang banyak sebab saya bukan orang kata UKM ni Universiti Watan mesti graduate daripada orang UKM. Saya tak ada langsung DNA UKM di sini dan cuba nak masuk dalam UKM dan sangat menyayangi UKM. Okey, bukan anak watan UKM lah, begitulah. Saya pengajian prasiswazah pun di luar negara, master pun di luar negara, PhD pun di luar negara, kemudian bukan balik ke UKM, mengajar di USM dulu, kemudian setelah ada masalah untuk pertukaran dan sebagainya, baru datang ke UKM. Dan disitulah mula nak belajar dengan budaya yang ada di UKM, antara USM dan UKM. Setiap sesuatu benda budayanya sangat berbeza. Daripada satu universiti ke satu universiti. Sangat perbezaan budaya yang sangat berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat kepada isu dan isu yang berlaku dan menganggap setiap sesuatu yang berlaku tu ada hikmah di sebaliknya, iaitu proses pembelajaran. Setiap apa yang berlaku, proses pembelajaran yang akan mendewasakan kita dan bagaimana kita nak mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Dan satu lagi ialah kita tahu setiap sesuatu yang berlaku tu, yang Allah turunkan atau bagi pada kita tu, dia akan memberi ataupun membina kekuatan pada diri kita. Sebab tu dalam setiap kali doa kita kan selepas solat kan kita kata, Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau bebankan aku dengan beban yang tidak sanggup aku pikul. Kan kita kata macam tu. Kita tak berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan. Sebab kalau dia bagi aku kekuatan, dia akan tambahkan kita dengan cabaran. Tapi kita minta supaya setiap cabaran tu jangan cabaran yang kita tak sanggup nak pikul. Sebab kita nak benda tu dapat membentuk diri kita dan dapat memberi satu pengajaran kepada kita. Jadi bila benda berlaku cabaran ataupun apa saja yang berlaku, jangan lari daripada masalah. Stand up for your right. As a leader, you have to stand up for your right. Tell the truth, explain the real situation. Bagi tahu apa yang berlaku, real situation, terangkan kepada bawahan dan juga orang atasan. These are the real situation. Dan seorang leader, kalau seorang bos ni, dia fix the problem. Tapi seorang leader find a solution. Itu seorang leader. Kita cuba untuk mencari apakah jalan yang terdekat untuk kita menangani masalah tersebut. Okay? Kita takkan put the blame. The leaders ni dia takkan put the blame of the people. Dia akan cuba mencari permasalahan macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhir sekali, for me lah, saya tak menyuruh kepada orang lain, it's the fight of light. Kalau saya rasa sesuatu masalah atau cabaran tersebut menyebabkan emosi ataupun kesihatan saya terganggu, bagi saya itu lebih penting daripada saya memegang sesuatu jawatan yang menyebabkan saya being suppressed dan sebagainya. Kalau saya dah tak boleh. Itu bagi saya. Tapi bagi orang lain mungkin dia akan fight. Those are very strong. White wal amanah tu. Dia strong dan dia rasa dia boleh menukar sesuatu, dia akan fight and be that position. And then dia sangguplah menghadapi. Maknanya bila you fight, you menghadapi. You might be akan dikenakan fitnah ke, akan dikenakan macam-macam lah dan sebagainya. So kena be ready for that. So itu yang saya katakan, apabila untuk sesuatu cabaran, you kena bersedia. Sama ada you mampu atau tidak. Setiap kita tahu kemampuan masing-masing. Dan kita tahu kekuatan masing-masing. If you are not ready for that, do not. Kalau kita rasa kemampuan kita tak sampai ke situ, you have to fight lah nak buat macam mana. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu kita adalah pemimpin untuk diri kita dan untuk sekeliling kita. Mungkin bukan untuk menyelesaikan masalah pemimpin atasan ke ataupun kes-kes yang tertentu. Itu daripada saya lah, insya-Allah. Terima kasih Prof. Alright. Kita ada tinggal beberapa minit lagi dan kita ada 2 soalan lagi. Soalan seterusnya, pada pendapat Prof, bagaimana nak kita dapat menambah jumlah pemimpin wanita di negara kita? Okey, kita sebenarnya ramai pemimpin, pemimpin yang kita, semua yang ada dekat sini saya rasa pemimpin, boleh menjadi pemimpin. Cuma kita kena ingat, leaders are not born. Pemimpin ni bukan dilahirkan, tapi
dia boleh diacukan. Kadang-kadang orang dilahirkan boleh bercakap tapi dia tak boleh memimpin. Kadang-kadang orang ingat orang yang boleh bercakap tu is pemimpin yang bagus. No. Dia mungkin seorang pemidato yang bagus tapi bukan pemimpin yang bagus. Tapi pemimpin are not born, but they are made. They are made through a very hard work. Maknanya bukan sikit, banyak kena melalui proses. Saya ingat masa saya awal-awal di UKM ada satu program yang saya pernah cakap pada Prof Dayang yang dibuat oleh mantan VC kita Tan Sri Syarifah Hafsah, women leadership in the higher education. Every year buat tu. Saya tak pernah miss on that. Because saya suka sangat cara mereka membentuk kepimpinan wanita dekat situ. How to be assertive. How to work in a very difficult situation. How to work with men. These are the things. Banyak benda yang saya belajar. Dan satu lagi, bagaimana kita appreciate wanita dekat situ. Seorang wanita ni, kalau tengok laki-laki, dia boleh buat satu kerja je. Satu ataupun dua. Tapi wanita boleh buat 4-5 kerja dalam satu masa. Kita boleh masak, kita boleh jaga anak, kita boleh kemas rumah, kita boleh vacuum dalam masa yang sama, kita settle kita punya kerja pejabat. But not men. Men, bila tak ada wanita dekat rumah dia akan tunggang langgang. Dia tak boleh buat benda begitu serentak sebagaimana kita. Itu kekuatan kita. So kita kena pasti. Setiap kalau boleh, kita boleh kena pasti. Wanita-wanita yang kita rasa kita boleh buat mentoring ataupun kita boleh didik ataupun kita boleh train mereka buat satu latihan yang tersasar. Mungkin itu yang akan dibuat oleh kepimpinan wanita kan untuk mula mengenal pasti latihan-latihan tersasar dan sebagainya untuk kita mengenal pastilah. Terutama sekali dekat UKM lah, kita ramai sebenarnya wanita dekat UKM. Terima kasih. Alright. Terima kasih Prof. Alright. Soalan terakhir apakah 3 nasihat utama Prof pada para pendengar pagi ini berkaitan dengan kepimpinan wanita? Okey, untuk kepimpinan wanita 3 nasihat. Yang pertama nasihat saya ialah kepimpinan bermula daripada diri kita. Okey, kalau kita tidak boleh memimpin diri kita, kita agak sukar nak memimpin orang di sekeliling kita. So dia bermula daripada diri kita. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua saya katakanlah kuat wal amanah, kuat dan amanah. Maknanya kita perlu pastikan kita ready, mental, fizikal dan sebagainya ready untuk kuat dan memegang amanah dengan penuh integriti dan beretika dan menerima kekurangan kita. Be a good listener dan kita tahu di mana kekurangan kita. Because bila kita tahu kita kurang, kita akan memperbaiki dan kita tahu di mana masalah kita. A good leader ialah orang yang learn from the mistakes and learn mistake from the others. Yang ketiga sekali ialah be sincere, berkata benar. Berkata benar walaupun pahit untuk didengar. Itu sangat penting sebab we don't want a leader yang jadi follower. In order nak dapat post dan sebagainya terpaksa mengikut. Walaupun benda tu kita rasa salah, melanggar etika, peraturan dan sebagainya, kita still langgar sekali to that. So you have to be etika, berkata benar walaupun benda tu salah, integriti dan you punya ethics have to be followed lah. Dan untuk membezakan antara bos dengan leader ni, kita kena ingat bos ni dia fix problem, leader ni dia correct mistakes. Okay, bos dia rasa dia tahu semua, tapi leaders they will ask question. Dia akan tanya soalan untuk mengetahui semua. And then kalau di bawah seorang bos, kita rasa penat nak bekerja drudgery, rasa macam letih lah nak bekerja di bawah, dia banyak sangat cakap dan sebagainya. Tapi leaders make things interesting. Okay, the boss biasanya dia interested untuk diri dia. Dia nak memastikan diri dia naik dan sebagainya. Tapi leader dia akan berada dalam satu kumpulan. Okay? Bos, orang kerja, orang create fear, orang takut tak? Because of dia akan buat sesuatu benda for you to follow him. Tapi leaders, they make confidence. Seorang leader tu, dia boleh menyerahkan tugas yang menyebabkan seseorang itu confidence untuk bekerja di bawahnya. Itu membezakan. Okey, terima kasih Prof. Cantik sekali 3 nasihat sebagai mengakhiri soalan-soalan kita pada hari ini. Meskipun 30 minit ya, tapi saya rasa ringkas dan padat dengan soalan-soalan yang banyak memberi manfaat pada kita semua bakal pemimpin wanita.
dengan ini saya ingin mengambil sedikit masa untuk membuat sedikit rumusan ulasan semula daripada apa yang Prof sharekan dari tadi. Yang pertama ialah Prof Sani mengingatkan kita supaya menekankan konsep amanah dan sentiasa kuat ketika memimpin, ya, mengutamakan komunikasi yang sangat penting, ya, dalam sesebuah organisasi yang dipimpin. Sentiasa ada memaparkan kebolehpercayaan, ya, sentiasa jujur, amanah, delegate kerja dengan sebaiknya, kreatif. Begitu juga dengan apabila kita menghadapi cabaran, hendaklah kita melihat itu sebagai satu hikmah, kerana ianya adalah satu proses pembelajaran dan tidak perlu kita lari dari masalah, sebaliknya berusaha untuk menyelesaikan dan membantu sebaiknya. Okey, seterusnya Prof juga memberi sedikit tips, ya, nasihat utama, ya, kepada kepimpinan, iaitu kepimpinan bermula di dalam diri kita. Kita harus kuat dan amanah, ready mental dan fizikal untuk megang sesuatu amanah itu, dan kita juga haruslah sincere dan sentiasa berkata benar meskipun pahit untuk didengar. Dalam hal ini saya pasti, ya, Prof Sani menyarankan betapa perlunya integriti itu perlulah sentiasa diutamakan dalam aspek kepimpinan. Ya, itu dia tadi, sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada Prof Sarani, ya, di atas perkongsian ini. Kepada hadirin dan hadirat yang lain yang turut serta dalam siri webinar kali ini, kami di PKW ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan harapnya terus kekal bersama kami di bulan-bulan yang akan datang, kerana kami akan kami akan kongsikan dengan beberapa lagi pemimpin wanita di dalam UKM dan juga di luar UKM. Untuk link kehadiran boleh didapati di ruangan chat. Itu saja. Thank you Prof Sarani. I think you summarize it very well. That certainly is tips that totally correct. If we gather our amanah, remember our amanah, walaupun kita bukan alumni UKM, di mana kita menyumbang tu dengan ikhlas, kita akan berjaya memimpin, insyaAllah. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof Dayang juga, dan terima kasih kepada semua. Terima kasih semua.